Masjid Negara merupakan sebuah bangunan yang ikonik dan menjadi salah satu kebanggaan di Malaysia. Pembinaan dan seni bina Masjid Negara mencerminkan bahawa Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang meletakkan agama Islam sebagai agama rasmi negara di dalam perlembagaan Malaysia. Sehingga kini, Masjid Negara masih menjadi sebagai salah sebuah masjid yang mempunyai seni bina yang unik dan mempunyai identiti tersendiri di Malaysia. Masjid Negara terletak di kawasan strategik pusat Bandaraya Kuala Lumpur bersebelahan stesen kereta api Malaysia, bangunan daya bumi, Pos Besar Malaysia, Muzium Kesenian Islam, Taman Purong Kuala Lumpur dan berdekatan Taman Tasik Perdana. Kawasan Masjid Negara seluas 13 ekar dan bangunan utamanya memenuhi lebih kurang 3 ekar. Seluruh kawasan masjid dikelilingi sebahagiannya oleh tembok konkrit dan sebahagiannya lagi oleh pagar berhias. Semuanya terdapat 7 buah pintu masuk. Kemudahan untuk pelancong bukan Islam juga disediakan seperti tandas awam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang terletak berdekatan pintu masuk khusus untuk pelancong luar dan dalam negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazri bin Mustaqim, salah seorang dari imam Masjid Negara. Berusia 42 tahun, tinggal di Putrajaya. Masjid Negara dikenali sebagai payung kepada negara ini dan antara jadi tempat tumpuan terutamanya kepada pelancong-pelancong dari dalam dan luar negara. Dan sudah tentu dia juga diiktiraf bangunan warisan. Masjid Negara juga salah sebuah tempat yang menjadi sasaran kepada pelancong untuk melawat dan menikmati seni bina ukiran yang terdapat dalam masjid inilah. Dan dia terbuka kepada siapa-siapa yang nak datang berkunjung dan selalunya waktu melawat Masjid Negara adalah bermula daripada 9 pagi sampailah ke waktu petang. Namun, Masjid Negara juga terbuka kepada pengunjung-pengunjung terutamanya pada sebelah malam dan peluang itu lebih terbuka terutamanya pada bulan Ramadan dan pada tarikh-tarikh tersebut Masjid Negara dikunjungi lebih ramai orang untuk tujuan ibadah dan beriktikaf. Datuk Baharudin Abu Kasim merupakan arkitek yang utama bertanggungjawab di dalam mereka bentuk seni bina Masjid Negara bersama-sama dengan rakannya Hisham Al-Bakri dan di bawah penyelidik British Howard Ashley. Terletak di atas 13 ekar tanah di Kuala Lumpur, seni bina Masjid Negara adalah sangat unik. Ruang utama solat terletak di tingkat 1 yang memberikan persamaan dengan ruang tamu di dalam seni bina tradisional rumah Melayu. Kubah utama pula berbentuk seperti separuh bukaan payung yang mempunyai 18 lipatan. Di tengah-tengah kolam di Masjid Negara ini berdiri tegak sebuah menara masjid. Ia digunakan untuk mengumandang azan setiap kali waktu sembahyang. Menara ini berketinggian 235 kaki daripada lantai ke hujung lambang bulan bintang. Dalam bangunan menara ini disediakan sebuah lift untuk naik ke pentas menara. Pentas ini tingginya 140 kaki daripada tanah. Ada juga sebuah anak tangga berpilin disediakan di sebelah lift itu. 2 dinding menara yang saling bersetentangan masing-masing bertampal dengan papak batu kapur dan terazo. Serta 2 dinding yang masing-masing bersetentangan itu lagi berhias dengan kekisi terazo. Sebagai payung kepada seluruh rakyat Malaysia kerana asalnya masjid ini dibina hasil daripada sumbangan orang ramai. Maksud sumbangan orang ramai bukan hanya sumbangan orang Islam waktu itu tetapi seluruh rakyat Malaysia menyumbang, mengeluarkan duit poket untuk sama-sama menampung pembinaan Masjid Negara. Sebab tu kalau kita nak mengambil lambang kepada perpaduan, kita berharap agar Masjid Negara ini dapat menjadi lambang kepada perpaduan seluruh rakyat Malaysia. Dan kalau kita tengok reka bentuk kubah masjid ini, dia bukan seperti masjid-masjid yang lain, kubah semacam yang klise kita nampak kubah, tetapi kubah Masjid Negara merupakan payung dan payung itu adalah lambang kebersamaan seluruh rakyat Malaysia. Dan kerap kali juga Masjid Negara dijadikan tempat pertemuan pemimpin-pemimpin agama lain untuk
dialog persefahaman, keharmonian antara agama. Masjid Negara pernah dikunjungi oleh Padri Besar di Kuala Lumpur ini. Pernah juga dikunjungi oleh Sami Besar Buddha daripada tokoh yang berhampiran. Dan juga seringkali dikunjungi oleh mereka-mereka atas dasar keharmonian beragama di Malaysia. Dan layaknya Masjid Negara dijadikan center untuk persefahaman ini supaya kita boleh saling kenal mengenal. Dan hasil daripada mengenali itulah kita dapat hasilkan rakyat yang boleh duduk di bawah satu bumbung. Dewan sembahyang itu bertembok konkrit tertulang dan dilengkapkan dengan batu marmar Itali. Terdapat 9 buah pintu lorot aluminium di sepanjang 3 bahagian tembok berkenaan. Beberapa potong ayat Al-Quran ditulis melintangi tembok di atas pintu bahagian dalam dewan sembahyang itu. Tulisan berukuran 2 kaki tinggi diadun dengan mozaik keemasan dan kebiruan yang berkilat. Dewan sembahyang itu dapat memuatkan 3,000 jemaah dan berupaya menampung 5,000 orang lagi di beranda yang terdapat di ketiga-tiga rusuk bahagian dewan itu. Beranda itu terlindung dari luar oleh tirai kekisi dari aluminium dengan terawangnya berawan larat Islam asli. Lantainya dibina daripada kepingan terrazzo, manakala bumbungnya pula dibina daripada konkrit serta mempunyai beberapa kubah kecil yang dibina daripada mozaik biru. Kemudian, terletak sebuah galeri untuk kaum wanita dan para pelawat yang ingin melihat bahagian dalam dewan sembahyang tersebut. Bahagian dalam galeri itu dihiasi oleh kekisi yang awan laratnya jelas, menunjukkan kebudayaan Islam dan menyerupai pula awan larat yang terdapat di Masjid Taj Mahal dan Fatehpur Sikri di India. Bahagian luarnya diturap dengan kekisi terrazzo. Kesembilan buah pintu dan kekisi galeri membawa cahaya matahari ke dalam dewan sembahyang itu di samping lampu-lampu berhias. Lampu-lampu tersebut dirozik aluminium di bumbung serta 16 buah tepak lampu chandelier kurniaan raja-raja, gubernur-gubernur dan bekas gubernur Singapura. Seni bina masjid negara yang ikonik menjadi kebanggaan buat Malaysia, menunjukkan akan kemampuan arkitek tempatan di dalam menghasilkan sebuah masterpiece yang sama hebat dengan arkitek-arkitek luar, sekaligus membuktikan arkitek tempatan juga kreatif di dalam bidang seni bina. Masakan tidak, sejak berzaman lagi, bangsa Melayu telah banyak menghasilkan seni-seni ukiran yang sangat unik dan terperinci, yang banyak terdapat di dalam seni bina Melayu. Sebenarnya kalau lihat sejarah pengubahsuaian ini, Masjid Negara beberapa kali melalui proses pengubahsuaian. Yang tu nanti, dia punya detail boleh tengok dekat galeri. Dia ada ditunjukkan sebelum diubahsuai dan selepas diubahsuai. Yang terkini, Masjid Negara melalui pengubahsuaian kubah utama yang memakan belanja lebih kurang 14 juta. Hanya untuk tukar warna biru dan hijau di kubah Masjid Negara itu. Dan dia ada buatlah perubahsuaian meja di situ, 14 juta. Kemudian tahun sebelum itu 10 juta untuk memastikan kubah-kubah kecil diperbaiki dan dikawal selia. Selain daripada itu, kubah makam ini juga telah pun melalui sebarang proses tambah baik dan pengubahsuaian. Dan kerana Masjid Negara ini iktiraf di bawah Akta Warisan, maka pengubahsuaian itu dia tak boleh lari daripada struktur bentuk asal. Jadi kalau kita tengok, sama je dulu sekarang, memang. Sebab dia di bawah Akta Warisan, dia tak boleh berubah daripada bentuk asal dan bentuk asal tu perlu dikekalkan. Apa yang saya nak sampaikan ialah kita perlu faham, melihat masjid bukannya tempat yang kita rasa aku tak layak untuk sampai ke situ atau aku belum cukup bersih untuk sampai ke situ. Datang saja ke masjid, pergi saja ke masjid kerana dia menawarkan sesuatu yang mungkin kita rasa kosong dalam diri. Jadi lihat masjid bukan semata-mata untuk tempat beribadah, tetapi lihat masjid untuk tempat kita beraktiviti. Ada sesuatu sebenarnya yang anda akan dapat bila anda datang ke masjid.
Dan kekosongan itu hanya anda yang tahu. Jom ke masjid, jangan lepaskan peluang, kerana di masjid paling kurang anda akan dapat ketenangan. Wallahu a'lam.